Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran, innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal mu'minun. Wali kamu ialah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Itulah wali-wali kamu. Siapa wali-wali Allah di kalangan orang beriman? Wali-wali Allah di kalangan orang-orang yang beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang memiliki satu sifat yang sangat luar biasa, iaitu mereka yang memiliki hati yang hidup. Bila sebut awliya Allah di kalangan orang-orang yang beriman, mereka ialah orang yang memiliki hati yang hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak tahu, nak nilai seseorang itu memiliki hati yang hidup? Di sana ulama sebut, min alamati hayatil qalbi farhuhu bit ta'ah wa huznuhu ala suduril maksiyah. Kata ulama, di antara tanda hidup hati ialah farhuhu bit ta'ah, seronoklah ia dengan ketaatan, wa huznuhu ala suduril maksiyah, dan rasa sedihnya bila mana keluar dari dirinya maksiat. Itu tanda hati itu hidup. Bila mana keluar daripada kita taat, kita rasa seronok. Kalau keluar daripada kita maksiat, kita rasa sedih. Itulah tanda orang itu memiliki hati yang hidup. Di sana ada orang yang keluar dari dirinya taat, dia tak rasa apa pun, biasa je. Lebih teruk lagi, kalau keluar dari dirinya kemaksiatan pun dia tak rasa apa juga, berarti hatinya telah mati. Na'udzubillah min dzalik. Di sana ada sebuah hadis lain yang Nabi sebut, al-mu'min sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu. Seorang yang beriman itu ialah orang yang seronok kalau dia boleh melakukan kebaikan, dan dia sedih kalau dia melakukan kejahatan. Bila sebut awliya Allah, wali-wali Allah, mereka ialah orang yang mencapai darjat kesempurnaan iman. Mereka yang mencapai darjat kesempurnaan iman ialah orang yang duduk dalam kategori awliya Allah. Maka sebab itu, dalam perhimpunan 100 orang, dalam perhimpunan 40 orang, ada satu orang wali. Kalaupun dia tidak berdoa, cukup dia hanya mengaminkan, dah cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka perhatikanlah siapa dia wali di kalangan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanda orang itu wali ialah hatinya hidup. Hati yang hidup iaitu hati yang seronok melakukan taat, dan sedih kalau melakukan maksiat. Perhati tengok, orang yang rajin main masjid, maka mereka ialah wali-wali Allah. Sebab di sana Nabi kita sebut dalam sebuah hadis, Nabi sebut, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu tengok satu orang laki-laki, termasuk perempuan, sebab dalam hadis ataupun Al-Quran kalau sebut laki-laki, perempuan makna masuk sekali. Tapi kalau sebut perempuan, laki-laki tak masuk. Nabi kata, bila mana kamu tengok seseorang ya'tadul masajid, yang sentiasa berulang-alik rumahnya masjid, rumahnya masjid, rumahnya masjid, maka Nabi kata fashhadu lahu bil iman, persaksikanlah kesempurnaan imannya. Persaksikanlah kesempurnaan imannya. Tuan-tuan, itulah untuk mudah kita menyebut dan kita mengenali seseorang itu wali Allah.
Sebab taat ni tuan-tuan, dia tak mudah dibuat kalau hati tak hidup. Hati yang hidup ni hati yang dia ada connect, dia mudah tersentuh dengan taat. Hati yang hidup, hati yang ada kepekaan terhadap perkara maksiat. Dia sensitif, dia peka, dia hidup. Contohlah bateri. Bateri ni kita tak tahu hidup tak hidup, kita ambil apa panggil tu? Apa tu? Testpan. Testpan. Kita letak di kepala dia tu, langsung nyala. Oh, hidup. Tapi kalau kita letak-letak apa pun tak berfungsi, berarti tak ada, berarti dia sudah pun habis, dia sudah pun tak ada apa dah. Lepas tu tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ngaji. Kalau hati kita hidup, kita akan rasa sentuhan-sentuhan daripada tazkirah dan peringatan. Tapi hati kalau tak hidup, tak usah baca Al-Quran, tak usah baca Al-Quran ke, baca hadis ke, siapa ke, duduk macam tu, tak rasa apa. Ada satu masa saya pun ada pengalaman bila berceramah ni, ada beberapa pengalaman. Kadang-kadang kita cerita kelebihan-kelebihan, fadilat sekian-sekian amalan. Ada orang yang terima, ada orang yang tak terima. Kita habaq kelebihan dia macam ni, begini. Selagi dia sembahyang, dia tak ikut hak kita bagi tu. Dia tak ikut pun. Dia bukan tak dengar tadi, dengar, tapi dia tak peka. Itu kita bimbang. Satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya berhenti. Satu masa saya bagi kuliah satu masjid. Saya bukan cadang nak cakap macam tu, tapi Allah cetuskan saya nak cakap dalam tu, dalam kuliah saya tu. Bukan daripada rumah saya main nak cakap tu. Dalam kuliah saya tu, saya sebut satu hadis berkenaan dengan hari Jumaat. Mana-mana orang yang baca suratul Fatihah 7 kali, Qul Allah 7 kali, Fatihah, Qul Falaq 7 kali, dan suratul Nas 7 kali. Dalam keadaan dia baca serba 7 tu, dalam keadaan dia masih belum merungkai tahiyat akhir dia. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang ni dia tak jumpa Jumaat yang akan datang melainkan Allah dah ampunkan dosanya semuanya. Dengan makna, kalau dia mati sebelum Jumaat yang akan datang, matinya syahid. Dulu banyak masjid kita jumpa ketua imam buat. Hari ini dah ada masjid-masjid yang dah tak buat, dah tak warisi yang telah dibuat oleh ketua imam tua. Dia cukup dengan Allahumma anta salam wa minka salam, macam solat biasa. Solat Jumaat ni dia ialah merupakan sembahyang yang utama dalam hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Dalam seminggu, hari Jumaat ialah penghulu segala hari. Bila dia penghulu segala hari, keajaibannya, kebesarannya, dia tak sama seperti mana sembahyang fardu yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada hari raya kita ada sembahyang raya. Pada hari Jumaat dia ada sembahyang Jumaat. Oleh kerana hari Jumaat dia penghulu segala hari, maka para ulama telah meletakkan satu amalan yang khusus untuk dibuat pada hari yang namanya penghulu segala hari, nama Sayyidul Ayyam. Hari Jumaat, lepas Jumaat, dia tak macam wirid lain pada hari lain. Kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam tu pada hari lain, pada waktu sembahyang biasa. Hari Jumaat Nabi sebut baca serba 7 kali dalam satu hadis. Mana-mana orang yang amal macam tu, dalam keadaan dia tak rongkai kaki dia, dia tak jumpa
Jumaat yang akan datang melainkan Allah ampunkan dosa dia, gugur dosa dia. Maknanya dia buat dosa macam mana pun gugur. Syarat bukan dosa besar. Mana semua dosa-dosa kecil dia buat, Allah ampunkan, Allah gugurkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan berkat serba 7 yang kita baca tadi. Siapa baca hadis tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas subhanallah, dengan takdir Allah, saya singgah masjid ni sembahyang Jumaat. Saya kata, masjid ni nak tengok tu imam dia. Hari tu saya baca, dia nak buat tak? Tuan-tuan, saya tengok-tengok dia buat. Berarti tuan-tuan, tu imam ni dia bukan sebarang iman, bukan sebarang imam, hati dia hidup. Ada tu imam tuan-tuan, dia tak buat, dia dengar tapi dia tak buat. Contoh, saya pernah dapat satu amalan, iaitu amalan daripada Tuan Guru Haji Saman Kati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan Haji Saman Kati dia pesan melalui anak murid dia, siapa-siapa semayang, lepas tu bila mana nak doa, tu imam dia akan buat 2 doa, iaitu lepas baca doa, lepas Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi, kita baca Al-Fatihah. Bila baca Fatihah, tentulah kita akan baca amin 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 ya rabbal alamin. Ada doa kedua. Saya ditegur oleh anak murid Tuan Guru Haji Saman Kati, kalau tuan-tuan umur paling kurang saya dan kata kita sempat dengan dia panggil sinar Islam, kan ingat tak? Malam Jumaat yang zaman tu yang menyampaikan kuliah malam Jumaat itu ialah di antaranya satu orang ulama Perak daripada Kati, Tuan Guru Haji Saman Kati. Dia pesan. Akhirnya subhanallah, saya baca, saya sebut. Tuan-tuan, Tuan Haji Saman Kati tak bagi satu doa. Dia kata buat 2 doa. Doa kedua dia bagi. Kemudian saya baca maudhu' tu dalam kuliah. Ada tu imam, dia bagi dia hak kita sebut tu lalu ya, melalu ya di telinga dia. Sekejap lagi dia baca 1 juga, agak-agak pasal apa. Dia antara sebabnya seseorang tu dengar tapi tak amal, sebab dia sombong, sebab dia ada ego, sebab dalam dirinya ada kibr. Kalau dia amai hak kita habaq, tuan-tuan, orang tu dia tak ada sombong. Sebab benar hak baik ni kita kena buat. Passion orang kita bila kata tu kena buat, tu sunat tu, dia kata sunat je, jauh belakang tu ada. Sedangkan Tok Guru dia habaq, tu kena buat, tu sunat. Kita pergi kata sunat ya. Tuan-tuan, apa kesan meringan-ringankan benda ni? Meringan-ringankan benda sunat akan menyebabkan orang tu akan meringan-ringan pula perkara fardu. Itu bahaya dia. Satu kata ulama, man istakhaffa bin nawafil istakhaffa bil fara'id. Mana-mana orang yang meringan-ringankan benda-benda sunat, dia akan jadi orang yang meringan-ringankan benda fardu. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kesan daripada meringan-ringankan benda sunat ni? Tuan-tuan, takut jadi murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebab itu Nabi sebut dalam hadisnya, kata Rasulullah, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan kamu memperlekehkan benda ma'ruf itu sedikit pun, sekalipun benda ma'ruf itu ialah kamu jumpa kawan kamu dengan wajah yang ceria. Pasal apa agama tak bagi melekeh-lekehkan benda yang ma'ruf? Sebab takut jadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Contoh, orang kata pada orang pakai serban, serban besar sungguh, hamba agak-agak serban tu boleh beli kambing nak, beli ikat kambing nak, boleh, jadi murtad langsung, mempelekeh-lekehkan serban. Ataupun orang tu bang tak sedap, dia nak bang tapi suara dia tak apa sedap, kita pergi kata suara agak-agak macam apa, rasa macam itiang, murtad langsung. Na'udzubillah min dzalik.
Dia bukan mempertikaikan kalimat Allahu Akbar ke asyhadu an la ilaha illallah ke. Dia mempertikaikan suara muazzin. Murtad. Na'udzubillah min dzalik. Bila sebut murtad, kita kena sambung cepat-cepat. Na'udzubillahi min dzalik. Takut pernah murtad. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka orang yang suka buat baik ialah orang yang hatinya hidup dan pasti dia awliya Allah. Tuan-tuan, mungkin kita anggap biasa je. Orang tua kampung main masjid awal hari Jumaat. Lepas tu main sembahyang, orang balik dah, dia tak balik lagi. Duk baca Quran. Mungkin orang pandang biasa je. Sebab wali tak kenal. Sebab wali ni tak ada pengecaman seorang tu wali pada alamat selain daripada hati hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau polis dia main masjid kita tahu tu polis. Kalau rela main masjid kita, dia pakai baju dia, kita kata tu rela lah. Nah? Tapi wali tak ada alamat. Bukan mesti pakai jubah tu wali dah, belum lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan mesti kawan tu pakai seluar jin dia tak wali, tak semesti. Dia bukan duduk pada pakaian, dia duduk pada hati. Sebab itu pengecaman kepada kewalian ialah bagaimana dia menghidupkan amal yang soleh. Hanya yang tahu wali juga. Allahumma salli ala. Orang yang macam dia yang kenal dia. Budak-budak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para remaja yang tak pernah ada ilmu, tengok dia orang tua biasa je, Pak Long duduk di kampung je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, begitulah Allah menghidupkan para walinya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kehidupan kita seharian. Maka sebab itu orang beriman, bila mana kita tengok, kita kena bertengok amalan dia yang keluar daripada hati dia, daripada praktikal dia, hati kita kena kata wali bah. Okay, sebab itu kata ulama, idza ra'aita ar-rajula fa'taqidhu al-khidr. Bila kamu tengok seorang lelaki, kamu iktikadkan di hati kamu Khidir bah. Maknanya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sesungguhnya untuk mengenal wali itu lebih susah daripada nak kenal Allah. Disebut waliullah, nak kenal wali lagi susah daripada nak kenal Tuhan. Macam mana kita nak kata seorang tu wali? Dia duduk makan macam kita, Sallallahu Alaihi Muhammad. Dia nikah kahwin macam kita, dia pergi market macam kita, dia macam kita. Macam mana boleh kita kata dia wali? Tak tahu. Wali tu di hati. Maka sebab itu jangan pelekehkan seseorang yang beriman. Jangan pelekeh seorang mukmin. Mana kita tahu kok dia wali? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.